Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera semua ya. Kita akan mulakan kelas pada hari ini. Minta maaf sebab anjakan kelas ke petang ini. Terima kasih kerana hadir. Murid-murid, jadi seperti biasa, sebelum Jeku mulakan kelas, Jeku perlu memaklumkan sedikit terdahulu ya mengenai Google Classroom. Google Classroom ini. Jadi hari ini Jeku telah share lagi video yang baru. Video yang baru ya hari ini ya. Jadi berkenaan dengan pusat graviti dan juga bagaimana lengan kita membengkok. Okey, harap kita hari ini boleh sampai ke tangan bengkok ya sebab kelas satu lagi 4 MPU 1 dah habis. Kita nak cepat jadi kita pun akan terus masuk untuk belajar bahagian ini. Jadi murid-murid, kalau anda dah bersedia, sekali lagi rujuk pada buku teks anda. Buku teks anda sekarang. Okey, jadi Cikgu nak tunjukkan sekali lagi. Minta maaf ya sebab tadi Cikgu tak sharekan skrin ya, tak ada orang ingatkan Cikgu. Jadi Cikgu sekarang dah presentkan skrin semula. Okey, jadi wah bagus sebab ada 8 orang yang telah hantar kerja. Ibarat mereka telah tonton video yang telah dikongsikan termasuk untuk yang cacing tanah ya. Cacing tanah minggu lepas punya itu bagus. Yang belum buat ada 9 orang lagi itu minta tolong supaya buat macam Evelyn Cha, Cikgu nampak kamu ada di dalam Google Meet hari ini. Danny Haris pun dia. Kalau tak reti nak hantar, sekali lagi tekan pada assignment itu, tekankan mark as done. Mark as done dan turn in. Hantarkan. Siapa ada soalan untuk isu menghantar assignment? Haris, ada ke tak masalah Haris? Tak ada ya, jadi tolong buat ya, ada banyak kat situ. Kita pun akan buat quiz dalam masa terdekat ini, objektif saja. Harap record itu akan memuaskan hati semua orang berkenaan dengan PBD masing-masing. Okey, kalau ikut sekarang, murid-murid 118. Bab 6 telah mendedahkan kita kepada sokongan, okey, pergerakan dan juga pertumbuhan. Sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Anda juga telah diberitahu dengan pelbagai jenis rangka, sebenarnya 3 je pun. Iaitu rangka dalam macam kita manusia, rangka dalam tulang, rangka luar untuk serangga, rangka luar untuk serangga dan juga macam cacing tanah, tak ada tulang, tak ada rangka luar tetapi berbentuk silinder, ada cecair, benda alir. Jadi ada benda alir itu adalah rangka hidrostatik, tekanan hidrostatik yang tekankan dia berbentuk silinder. Kamu juga telah diberikan YouTube berkenaan bagaimana organisma rangka luar bertumbuh sebab kita tahu rangka itu kuat. Rangka itu kuat. Jadi kalau kat luar ini semua, bayangkan tulang kamu kat luar kulit. Tulang di luar kulit, bayangkan. Keras. Kita tak boleh nak tumbuh besar, menjadi besar. Jadi untuk yang serangga, untuk yang ketam dan juga pelbagai jenis organisma yang ada rangka luar, mereka akan menyalin kulit, keluarkan kulit melalui proses yang kita sebut ekdisis. Kita pun dah berikan YouTube tersebut. Murid-murid, ada tengok ke tak YouTube untuk ekdisis tersebut? Congkai, ada ke tak? Ifah ada tak? Congkai? Ifah ada tonton video yang tukar kulit tak? Edisi tu, ada kan? Ifah? Ifah ada? Nur Ifah? Nurul Jannah ada? Nurul Jannah? Ada. Okey, jadi pergi tonton tau. Benda itu tonton baru kamu faham. Jadi mereka setiap kali mereka nak besarkan badan, mereka akan tanggalkan kulit keras mereka. Tanggalkan, pecahkan, keluarkan yang baru. Hari ini kita akan sambung. Hari ini ada benda istilah baru di sini. Okey, kita akan panggil dia otot nanti. Jadi kita nak menghubung kaitkan rangka hidrostatik. Kalau anda tengok muka surat 118 kan, rangka hidrostatik dengan pergerakan. Murid-murid, tak perlu highlight apa-apa lagi. Juga tak cakap apa-apa. Jadi, macam mana cecair dalam badan itu membantu kita, cecair cacing tanah itu untuk bergerak.
Murid-murid, buka skrin sekarang. Saya tahu banyak tak buka skrin tapi buka kamera, cakap buka skrin. Cacing tanah itu bergerak macam mana? Macam ular ke? Ataupun macam ini? Macam ular ke ataupun macam jari cikgu sekarang? Siapa nak jawab? Pernah bayangkan ke soalan ini? Macam jari cikgu. Bagus. Ambil. Bagus sangat. Jadi dia macam jari. Macam jari cikgu sekarang. Maksud dia, kamu akan nampak dia panjang. Lepas itu dia jadi pendek. Badan dia naik ke atas. Pendek. Badan dia naik ke atas. Lepas itu panjang semula. Jadi dia gerak macam ni. Dia akan, itu yang dia nampak macam ni. Bergerak. Macam jari cikgu. Jadi sekarang kita nak faham macam mana dia bergerak. Cikgu, biar betul ni. Kita perlu belajar cacing tanah ke? Cacing tanah hanya digunakan sebagai konsep untuk faham pergerakan dalam rangka hidrostatik. Senior kamu yang KBSM, bab ini tak ada tau. Kamu adalah orang batch yang pertama belajar bab ini. Jadi, cikgu keluar ke? Cikgu tak boleh jawab apa-apalah. Jadi murid-murid, kalau anda tengok, cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik. Tengok yang poin pertama, iaitu ruang badannya dipenuhi benda alir. Ia highlight benda alir. Rangka hidrostatik maksudnya dalam itu banyak cecair benda alir. Dia bergerak di atas tanah dengan bantuan kita. Highlight perkataan kita. Jadi apa itu kita? Kita kalau tengok muka surat 119 kan IPA is a cermin lah. Ya, cacing tanah itu ibarat ada macam banyak kaki. Tapi itu bukan kaki tau. Dia macam bulu halus. Kalau anda tengok ada bulu-bulu. Bulu itulah namanya kita. Cikgu, bulu itu bantu pergerakan ke? Ya. Sebab ada bulu itu, baru dia boleh cengkam tanah. Bukan cengkam lah, maksudnya pegang tanah dengan lebih kuat, gerak ke belakang ke depan dengan lebih stabil. Tanpa kita ni, dia agak mungkin akan rasa lebih susah lah. Jadi kita itu macam kaki dia, tapi dia bukan kaki dia bulu je, bulu. Dia bantu dia macam pegang tanah, gerak sikit. Jadi dia selain daripada itu, kamu perlu tahu. Cikgu, jadi macam mana cacing tanah ini dia boleh bergerak macam jari cikgu tadi? Cikgu nak perkenalkan hari ini istilah dia selepas otot. Ya. Jawapan dia pada kotak kedua iaitu antagonis. Antagonis. Di dalam cacing tanah ada dua jenis otot iaitu otot lingkar dan otot membujur. Otot lingkar dan otot membujur. Cikgu, apa dia sebenarnya? Murid-murid, untuk faham otot ini, sila bukakan skrin semula. Skrin, tengok cikgu sekarang, tengok lagi sekali lagi. Apa itu otot dan apa itu antagonis yang anda perlu tahu? Murid-murid, semua pergerakan yang melibatkan badan, ada otot. Otot akan buat dua je pergerakan. Sebenarnya dia satu je tau. Tapi untuk menyenangkan anda faham kita letak dua. Satu ialah mengecut, satu ialah mengendur. Satu ialah mengecut, satu ialah mengendur. Sousou, fangsong. Jadi cikgu, apa itu mengecut? Apa itu mengendur? Murid-murid, boleh nampak tangan cikgu ke tak? Lengan cikgu ke tak? Boleh ya? Boleh nampak? Boleh nampak tak? Cikgu saja je pun. Giling nampak giling? Boleh kan? Nasu nampak. Jadi, murid-murid, cikgu nak kamu tak payah tunjuk. Cikgu tunjuk cikgu punya, kamu yang tak payah, semua tak payah tunjuk lah. Kamu hanya tengok je. Jadi, kalau anda pernah fikir, cikgu nak buat dua sekali itu in one. Jadi, lengan kita. Kalau kamu tengok lengan kamu kamu tengok lengan kamu letakkan lurus. Macam mana lengan kamu boleh bengkok ataupun angkat? Macam mana lengan yang lurus, tak zide sopi. Macam mana dia boleh bengkok? Tak kira longwan. Kamu akan rasa, kamu memang akan rasa kecuali kalau kamu lembek, itu cerita lain lah. Tapi memang perlu rasa sekarang. Ambil tangan yang kedua kamu, sentuh pada otot atas ni. Kamu akan rasa apabila kamu nak angkat tangan, otot atas ini akan rasa macam keras dan menjadi kecil sikit, keras.
Tapi dia bukan kecil dari segi tinggi tu. Dia kecil maksudnya kalau anda tengok di sini, dia kecil dari segi panjang dia akan menjadi kecil. Betul ke tidak? Kamu rasa sendiri. Saya tunjuk. Kamu hanya berasa sendiri. Maisara, betul ke tidak? Maisara? Betul ke tidak? Alia Maisara ada buat ke tak? Ataupun kalau tak buat tak apa tau. Cikgu hanya nak tanya je. Nurul Jana. Nurul Jana ada? Nurul Jana. Okey, tak ada. Kita cuba lagi tanya soalan. Okey. Yes. Nurul Jana ada buat sendiri ke tak? Ada ke tak rasa otot atas ini? Atas dah bukan bawah Juga kata atas ini. Rasa dia macam menjadi pendek tapi dia tebal tau. Dia pendek tapi tebal. Kalau kamu rasa murid-murid, ya, itulah panggil mengecut. Mengecut. Jadi, macam mana cikgu nak luruskan tangan ini ke bawah? Macam mana cikgu nak luruskan tangan ini ke bawah? Jadi, otot kedua akan berfungsi untuk luruskan semula ke depan. Kamu akan rasa atas ini tak ada buat apa-apa. Tapi bawah itu, sini, bawah ini akan mula kecut. Tarikkan tangan kamu ke bawah. Atas mengecut, bengkok. Bawah mengendur. Atas mengecut, bawah mengendur, lembek. Jadi, kalau nak buatkan pergerakan yang balik sebaliknya, bertentangan. Bawah sekarang yang tadi mengendur, lembek akan mengecut. Atas akan mengendur, menjadi panjang mengendur. Jadi, sekarang kamu dah nampak. Pergerakan badan kita akan dikawal oleh sepasang otot. OK？ 所有的动作都是一双肌肉去做出来的，一定是一双的，mesti sepasang. OK？ Satu otot itu mengecut, yang satu lagi itu akan mengendur. Kenapa mesti sepasang? Macam tangan tadi, kalau dia boleh tarik, dia mesti boleh turun. Kalau tarik tak boleh turun, jam lah. Tarik, lepas itu tarik turun, kita perlu guna graviti. Letak tangan ke bawah, biar graviti turun ke bawah macam ni. Tak boleh lah kan. Kita nak pergerakan itu lengkap. Pergerakan yang lengkap. Tarik, lurus. Tarik, lurus. Bengkok, lurus lah. Jadi, inilah kita panggil bertindak secara antagonis. Satu mengecut, satu mengendur. Boleh ikut ke tak? Boleh mengikut ke tak ini? Murid-murid? Tio Jakit. Boleh ikut tak? Tio Jakit? Boleh ya? Jadi juga sambung ya. Jadi dalam cacing tanah ada dua otot. Otot lingkar dan otot membujur. Jadi cikgu perlu hafal ke? Nanti sabar. Kawan gambar aja kat bawah ada itu. Jadi kita sambung. Dalam kotak kedua itu, apabila otot lingkar mengecut. Otot lingkar mengecut. Otot membujur akan mengendur. Menyebabkan badan cacing itu menipis dan memanjang. Cikgu, macam mana itu? Sabar. Apabila otot membujur itu mengecut, otot lingkar akan mengendur. Highlight otot membujur, highlight mengecut. Tadi otot lingkar mengecut, highlight otot lingkar mengecutkan highlight tadi. Sekarang otot membujur mengecut. Otot lingkar akan mengendur pula dan badan cacing akan menebal dan menjadi pendek. Jadi murid-murid, tak nak buang masa anda semua. Kamu boleh tengok pada muka surat 119. 119. Okey? Jadi, kalau anda tengok, inilah pergerakan cacing tanah yang ada. Ya, cikgu pun dah bagi kamu YouTube. Kamu boleh tengok dalam Google Classroom, tekan link pergerakan untuk yang cacing tanah tengok. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengendoran otot lingkar dan otot membujur. Macam tangan kita, mesti ada sepasang otot. Atas ini nanti kamu akan panggil dia otot biceps. Bicep atau biceps ya.
Bawah tricep. Bicep, tricep. Bicep, tricep. Untuk cacing tanah ada dua otot, membujur dan lingkar. Cikgu, apa itu otot membujur, apa itu otot lingkar? Okey. Murid-murid, kalau kamu tengok gambar Raja pada muka surat 119, Raja 6.4, kamu nampaklah otot membujur mana? Okey. Otot lingkar di mana? Otot lingkar itu yang biru. Okey. Otot membujur itu yang merah. Jadi, kamu nampaklah ketika otot lingkar mengecut. Otot lingkar mengecut, dia memanjang ke memendek? Siapa nak jawab? Otot lingkar mengecut, badan itu memanjang ke memendek? Siapa nak jawab? Boleh cuba jawab ya? Ya, siapa nak cuba jawab? Murid-murid yang saya hormati? Okey, pendek. Nasrul jawab pendek. Siapa lagi? Daniel jawab memanjang. Daniel Haris yang betul. Ya, menjadi panjang. Sebab satu fakta dah bagi. Jadi cikgu dah highlightkan sebelum kamu highlight. Otot lingkar mengecut. Kalau tak boleh ikut, gunakan warna lain, highlight. Murid-murid highlight ya. Cikgu kata highlight dalam buku teks anda itu memanjang. Otot lingkar mengecut, dia akan memanjang. Memanjang, menipis dan memanjang. Tengok gambar itu betul-betul? Tengok gambar itu betul-betul? Nasrul Nizam, Nasrul, nampak ke tak dia memanjang? Nampak ke tak? Nah, berbanding dengan ini. Mana satu lebih panjang? A ke B? Nasrul? Kiri ke kanan? A ke B? Nasrul, A ke B panjang? Lebih panjang. Kiri ke kanan? Nasrul Nizam? B lebih panjang. Tengok betul-betul. Panjang. A ke B? Kalau ambil pembaris kamu tengok A ke B lebih panjang? A. Itu dia. Jadi A. Bagus. Sekurang-kurang kamu berusaha di situ. Bagus ya? Segala respon ini cikgu memang tengah record. Nanti masa akan datang cikgu akan bagi TP yang bersesuaian pada anda semua tau. Bagus ya? Terima kasih banyak. Jadi kalau anda tengok ke sini, macam ni otot lingkar mengecut, dia memanjang. Kalau otot membujur, dia mengecut, dia akan menjadi pendek. Jadi murid-murid kejap ya. Cikgu kejap je. Okey. Jadi kalau kita sambung sekarang, murid-murid, kalau kita tengok sekarang, kita sambung ya. Apa lagi yang kita perlu tahu? Kalau kita tengok di sini, cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengendoran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan ataupun kita panggil berantagonis ya, daripada bahagian anterior ke posterior. Itu yang saya cakap, cacing tanah itu bukan bergerak macam ular, tapi dia bergerak macam jari cikgu tadi, memendek tebal, panjang nipis, pendek tebal, panjang nipis. Jadi apabila otot membujur, mengecut dan otot lingkar mengendur, satu otot mengecut, satu otot lagi akan mengendur. Jadi segmen-segmen pada badan cacing tanah akan memendek dan menembal. Tadi otot lingkar mengecut, memanjang. Kalau otot membujur, mengecut, dia akan jadi pendek. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Kalau tak boleh, tengok muka surat 119 tu, murid-murid, di sinilah kamu perlu highlight ya. Highlight yang mengecut je. Otot lingkar mengecut, dia jadi panjang. A panjang kan? Kalau B pendek, highlight otot membujur, mengecut. Otot membujur, mengecut, jadi dia jadi pendek dan tebal. Boleh ikut ke tak? Aku nak tanya juga satu dua. Sebab benda ini susah tau. Dia nak faham, tapi perlu anda baca. Syazah boleh faham? Boleh ikut? Syazah.
Terima kasih. Jadi kita sambung ya. Jadi dalam kotak yang ketiga pula, muka surah 118 semula, tindakan otot lingkar dan otot membujur secara berantagonis menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan. Ya, bayangkan kalau cikgu bagi kamu setiup pipe ataupun bagi balon pun boleh. Balon lah, bayang balon. Kalau cikgu tekan satu belah, angin satu belah yang tadi cikgu tekan itu akan masuk ke sebelah balon yang ada angin yang kita tak tekan. Dia akan jadi besar. Itu disebabkan ada tekanan. Kalau disebabkan tekanan daripada benda alir, kita akan kata dia tekanan hidrostatik. Jadi apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik, highlight tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. Disebabkan otot itu mengecut dan mengendur, benda alir itu akan dipindahkan oleh tekanan hidrostatik. Okey, jadi terimakan yang itu dulu. Kalau tak boleh, sila baca. Sila baca. Okey, murid-murid, sepatutnya kita kalau tengok dalam YouTube pun je tangkaplah cacing tanah dan tengok macam mana cacing tanah itu bergerak. Okey, jadi dia selain daripada rangka hidrostatik yang kita dah cakap dalam itu ada benda alir, otot dalam badan dia ada dua. Otot membujur dan melingkar. Satu akan mengecut dan satu lagi akan mengendur. Pada masa yang sama, yang sebaliknya pun akan berlaku. Okey, sebaliknya. Maksudnya tadi yang otot membujur kalau mengendur, otot membujur juga nanti dia akan mengecut semula. Mengendur, mengecut, mengendur, mengecut secara berlapis, bukan berlapis, macam mana? Secara beritma. Okey, jadi harap semua boleh ikut ya. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tak ya? Aku nak sambung ni. Ian Adura, boleh ikut tak Ian? Muhammad Ian, boleh ikut tak? Boleh ya? Kalau sesiapa yang rasa nak jimatkan data, boleh je tutupkan skrin. Tengah je cikgu cakap. Jadi sekarang kita akan sambung muka surat 120. 120. Murid-murid, sekarang kita pergi ke fungsi rangka dalam bagi haiwan. Fungsi rangka dalam bagi haiwan. Kalau anda tengok fungsi rangka dalam bagi haiwan, okey, dia bahagikan haiwan itu kepada tiga, iaitu haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Cikgu ulang, vertebrata darat. Cikgu, apa itu vertebrata sekali lagi? Cikgu dah sebut sebelum ni, tulang belakang, bertulang belakang. Okey, lepas itu ada haiwan vertebrata akuatik. Cikgu, apa itu akuatik? Air. Darat-darat, air. Dan satu lagi di udara kita panggil burung. Burung pun ada tulang belakang. Tapi dia tak cakap lah haiwan vertebrata burung lah, tak payahlah. Jadi dalam subtopik ini kita akan belajar fungsi rangka dalam. Murid-murid, apakah fungsi rangka kalau secara am? Rangka. Kalau macam tulang kita pun perlu tahu, fungsi dia pentingnya memberi sokongan. Sokongan kepada badan kita. Kalau kita tak ada tulang, kita tak ada rangka dalam kita, tak mungkin kita nampak seperti bentuk kamu sekarang. Tak mungkin. Cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ini, bayangkan kalau cikgu minta anda bayangkan kalau kamu tak ada tulang. Tak ada tulang. Memang kamu tak boleh buat pergerakan pun. Pergerakan yang asas walaupun dengan otot. Kamu tak boleh nak buat pergerakan ke depan, ke belakang. Setuju ke tidak kalau tak ada tulang? Setuju ke tidak? Kalau cikgu tanya secara am, Arif Iskandar ada? Arif? Lama tak tanya Arif dah. Arif? Atau panggil Iskandar ni. Betul kan? Kalau tak ada tulang, boleh ke tak kita menghasilkan pergerakan? Dengan otot saja. Boleh ke tak? Tak boleh. Okey? Jadi,
Pergerakan asas untuk kita perlu ada tulang sekali dengan otot. Jadi kita sambung ya. Jadi haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegak. Murid-murid, berbanding dengan haiwan vertebrata akuatik dan burung, haiwan vertebrata darat adalah rangka yang besar. Besar satu tau. Dan kuat. Kenapa perlu kuat? Sebab kalau berbanding dengan haiwan vertebrata akuatik, dalam air, daya air ada apungan air. Daya apungan air, euforik. Jadi mereka punya tulang tak perlulah sekuat macam rangka di atas darat. 在陆地上的动物的骨头是一定要比较壮的，因为没有水嘛，dia tak ada daya apungan air. Jadi mereka perlu tulang yang kuat. Kalau kamu tengok, haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokongnya terutama oleh highlight lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Cikgu, apa itu lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis? Murid-murid, kalau kita dah belajar nanti masuk ke rangka manusia, kita akan nampak tahu. Tapi sekarang kita nak tengok. Kalau kamu tengok dalam gambar raja ni, murid-murid, bukakan skrin 120, muka surat 120, tengok skrin kamu. Tengok Cikgu buat apa? Nampak kaki ke tak? Cikgu dah highlight dengan merah ni. Kaki, kaki. Jadi, kita sedar di darat, binatang ataupun haiwan darat ini akan bergerak dengan kaki. Jadi, kaki depan dia, anggota depan dia, kaki yang berikan sokongan, badan itu pun perlu terima berat tersebut. Jadi, tempat yang terima berat ke atas kaki itu adalah kalau depan, kalau kita tengok pada manusia, ya, pada bahagian bahu. Tapi kita tak panggil bahu sebab tempat itu ada banyak tulang. Kita panggil lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral. Manakala untuk yang kaki belakang dia, anggota belakang dia ini, dia disokong oleh lengkungan pelvis, tumpu deku. Okey? Itu pasal kalau kamu tengok pada manusia, murid-murid, bahu akan nampak luas, tapi kalau kita bandingkan manusia yang berdiri dengan kaki, tangan kita ke atas, bahu kita punya tulang akan nampak macam kurang kuat berbanding dengan lengkungan pelvis, tulang pelvis kita. Lengkungan pelvis itu ada banyak tulang. Banyak tulang. Nanti kamu akan belajar selain daripada tulang pelvis ya. Okey? Jadi itu yang cikgu nak sampaikan di sini untuk yang binatang ataupun haiwan vertebrata darat. Jadi tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat seperti unta dan kuda juga highlight melengkung. Highlight pada muka surat 120 gallery science itu tulang belakang haiwan darat melengkung. Ya, kebanyakan tulang belakang tak akan lurus. Sebab kalau lurus, dia tak boleh nak menyokong organ-organ yang mereka pegang. Bayangkan dalam tulang ini ada peparu, ada perut dan juga ada usus. Okey? Kalau mereka punya tulang adalah lurus, zisian de话, tulang itu akan senang patah. Dia mesti melengkung. Macam bentuk telur, dia lengkung itu yang sebenarnya bentuk lengkung itu memberikan ciri-ciri. Kalau berdiri atas bentuk itu, telur pun susah nak pecah ya. Ada sebab dia. Jadi keadaan ini memberi sokongan yang lebih kuat. Highlight melengkung, highlight sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Mungkin ada antara kamu pun dah tertanya, jadi cikgu, apa kaitan dengan otot dan tulang? Ya, tulang selain daripada memberi sokongan, tulang juga merupakan tempat di mana otot itu melekat padanya. Cikgu, apa itu otot? Boleh bagi saya satu gambaran otot tak? Murid-murid, makan daging ayam tak? Ataupun daging lembu ke tidak? Ya, mesti pernah makan. Daging itu otot. Daging itu adalah otot. Cikgu, otot itu macam mana?
Kalau kamu biasa suka makan bahagian dada ke rusuk, ya, kamu akan nampak memang daging itu besar. Tapi sampai bahagian yang ada tulang rusuk itu, kamu akan nampak otot itu lekat pada tulang tersebut. Ya, otot lekat pada tulang. Otot yang lekat lebih rapat dengan tulang dikatakan lebih sedap. Betul ke tidak murid-murid? Betul ke tidak? Evelyn Cha, betul ke tidak? Ataupun kamu veggie ya? Vegan lah, bukan ya? Evelyn Cha, are you vegan? Miss Cha, Miss Evelyn, are you there? Ada orang ke tak? Nasrul Nizam, thank you. Okay, Evelyn Cha buat apa itu? Kenapa tak ada respon? Okay, cikgu sambung ya. Nanti ya cikgu panggil lagi nama. Jadi, keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti yang bertindak pada binatang ataupun haiwan tersebut. Kita sambung. Haiwan vertebrata akuatik. Kalau kita tengok pada tulang akuatik, memang cikgu, ikan paus ni besar. Tapi, kalau anda berbanding dengan badan dia, tengok atas, ini badan, tulang itu memang nampak macam kesemua badan dia, tapi kalau anda tengok haiwan vertebrata akuatik, banyak ruang kosong. Tulang itu adalah lebih kecil berbanding dengan badannya. Sebab apa? Highlight pada ayat terakhir itu disokong oleh daya apungan air. Jadi dia tak perlu ada tulang yang besar. Besar itu ya, tapi besar seperti badan dia. Besar seperti badan dia, tak perlu. Sebab badan dia itu boleh disokong oleh daya apungan air. Perkara ini juga boleh rujuk kepada lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis di dalam haiwan vertebrata akuatik adalah jauh lebih kecil. Nampak ke tak lengkungan pectoral dan pelvis adalah lebih kecil. Lebih kecil. Berbanding dengan haiwan vertebrata darat. Okey? Jadi, belum nampaklah sistem rangka dia itu berbanding dengan saiz badan. Untuk haiwan ikan paus ini memang tulang dia besar. Cikgu dah cakap memang besar. Tetapi banding dengan badan dia, dia adalah lebih kecil berbanding dengan haiwan vertebrata darat. Dan burung pula. Murid-murid, burung. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Kita tahu. Okey, tulang sternum, nanti cikgu akan pergi sampai tulang manusia. Cikgu akan sebut sternum itu semula. Okey, mereka adalah luas dan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Ya, tulang tempat lekat otot. Tulang-tulang burung itu highlight berongga. Berongga. Namun dia tak rapuh. Cikgu ulang, tulang-tulang burung berongga. Maksudnya ada lubang, ada liang-liang. Tetapi tidak bermaksud tulang itu adalah tidak kuat. Berongga tetapi kuat. Kenapa dia nak berongga? Sebab tulang itu berat. Kalau tulang berat, burung mungkin tak boleh nak terbang. Kalau burung nak terbang, tulang dia perlu jadi ringan. Besar nak, tapi ringan. Jadi dia berongga. Jadi saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain untuk tujuan memudahkan burung terbang. Jadi, nasib anda tak baik. Cikgu dah cakap nasib anda tak baik. Kenapa? Sebabnya, datanglah soalan nanti. Soalan ialah eksperimen untuk mengkaji tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat ke tidak. Ya, kita logiknya fikir tulang berongga ada lubang-lubang ini akan menjadi lebih, kita akan logiknya fikir menjadi kurang kukuh berbanding dengan tulang yang padat. 有孔的骨头逻辑吗？有孔一定是比实的骨头不稳的吗？logik. Kalau kita fikir logiknya, tetapi sebenarnya hal yang sebalik. Hal yang sebaliknya. Jadi kita akan ada eksperimen sebelum kita cikgu sebut sistem rangka manusia ni. Sabar. Murid-murid, cikgu nak kamu tengok pada muka surat nanti ya. Muka surat 124.
muka surat 124 dulu. Sebelum cikgu pergi ke sistem rangka manusia, sabar. Cikgu nak kamu tengok pada muka surat 124, eksperimen 6.1. Untuk mereka yang ada data yang banyak boleh tengok pada skrin terus. Yang tak ada, dengar dan tengok pada buku teks je. Tak ada masalah pun, benda yang sama je. Jadi, ini adalah laporan eksperimen yang kalau kita ikut yang nadi itu, murid-murid, saya tahu bukan semua yang masuk kelas sepenuhnya. Ada yang baru masuk hari ini, bagus. Sebelum ini, cikgu dah sebut mengenai laporan eksperimen untuk nadi. Nadi. Jadi masa mungkin minggu ini, kelas yang seterusnya cikgu akan bahagikan kumpulan dah ya. Jadi tingkatan 4, 5 ini sama dengan tingkatan 1, 2, 3 sama. Ada eksperimen wajib. Wajib. Jadi cikgu tak buat eksperimen macam mana buat laporan kan. Sekali lagi tonton balik semula YouTube untuk yang laporan eksperimen. Nanti cikgu akan bagi semula. Tonton. Perlu menyediakan laporan eksperimen terdahulu sehingga ke prosedur. Cikgu ulang. Walaupun kita tak pernah buat eksperimen, kita sebenarnya sudah boleh merancang eksperimen, buatkan laporan itu mengikut tujuan, pernyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur. Okey? Manakala kalau untuk yang pemerhatian ke keputusan ini dan kesimpulan serta perbincangan, ya itu selepas eksperimen baru kita buat. Tapi sebelum eksperimen, kamu sudah boleh menyediakan laporan eksperimen anda. Ini adalah antara eksperimen sains yang wajib. Cikgu nak tanya, Ying boleh faham ke tak? Ataupun kalau tak faham bagi tahu terang-terang ya. 124 ini muka surat adalah eksperimen wajib. Mesti buat ke tak mesti buat? Ying? Boleh faham ya? Perlu buat ke tak perlu buat? Wajib buat ke tak wajib buat? Wajib ke tak wajib? 一定要做还是不一定要做的？ Ying? Wajib ke tak wajib? Perlu. Amin Idam? Amin Idam? Wajib. Bagus. Jadi macam mana nak buat ini? Cikgu akan sediakan lagi semula YouTube link untuk yang sebelum ni, tengok dulu. Ya, kamu hampir salin je sebenarnya. Hanya prosedur itu perlu tukarkan struktur ayat saja. Jadi, perlu buat ya. Benda ini nanti kita ada masa kita akan bincang selepas kita punya kumpulan dah dibentuk antara kamu semua. Jadi, cikgu sekarang sambung untuk sistem rangka manusia. Okey, ini bahagian yang terakhir untuk hari ini lah. Banyak benda kita dah sentuh hari ini. Cacing tanah. Okey. Lepas itu rangka untuk haiwan vertebrata darat, akuatik dan juga burung. Dan kita nak juga sampai ke sistem rangka manusia. Murid-murid perlu hafal ke semua nama tulang tersebut? Jawapan memang tidak. Tidak. Tak perlu. Tetapi hafallah sebanyak mana yang kamu boleh ingat. Tetapi ada tulang-tulang tertentu yang memang perlu anda hafal. Bermula dengan ini. Cikgu murid-murid yang saya hormati muka surat 122, sistem rangka manusia. Dalam badan kita manusia ada berapa tulang? Jawapan dah tulis kat situ, ada 206. Yang paling liu ke kutau, tak perlu hafal semua. Tulang itu boleh dibahagikan kepada dua. Laosa. Yang tulang itu boleh dibahagikan kepada dua. Okey, anda boleh bukakan skrin kamu sekarang, tengok apa yang cikgu buat ya. Jadi, kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, cikgu nak lukis ini, ya, cikgu lukisan cikgu hodor lah, tak nak tengok. Apa boleh buat, tengok lah kan. Jadi, andai kata ini adalah tengkorak. Jangan gelap. Jadi ini yang cikgu mampu lukis sekarang. Ini hidung. Ini adalah tulang tengkorak. Tougaiku. Toulu.
Okey. Jadi di belakang kepala ini, tengkorak ini, boleh bukan kepala ya, maksudnya tulang di bawah kepala ini, kamu akan nampak ada tulang yang berketul-ketul. Panjanglah sampai satu. Ya, inilah kita panggil vertebrata, turus vertebrata, tulang belakang. Cikgu pun tak nak buang masa. Okey? Nanti ya, cikgu akan label semula sabar. Di depan dia itu di belakang. Di depan dia ini, kamu tengok skrin cikgu sekarang, depan. Kalau anda letak jari di tengah-tengah ni, kamu akan rasa tulang tau. Satu benda keras di sini, tulang. Ya, itulah tadi yang kita sebut di depan ni. Biru ini kita panggil sternum. Sternum ini kenapa penting? Sternum inilah di mana tulang rusuk siungku, okey, tulang rusuk dari belakang, tulang belakang dia sambung, dia lekat. Di belakang sambung lekat. Cikgu nak bagi tahu saja, ini sambung dia lekat. Lukis cantik, tak ada masalah. Ini cikgu sekali lagi cakap apa? Tulang. Bukan tulang dada, tulang rusuk. Yang kepala ini kita panggil apa? Tengkorak. Dalam tengkorak ada banyak tulang, khususnya kalau ada kepala ini, kita panggil kranium. Tokaiku. Manakala yang belakang ini, cuci kumah, ataupun tulang belakang, kita panggil apa? Turus vertebrata. Ada kat sini, murid-murid. Kalau kamu tengok kat sini, cikgu dah sebut benda macam ni, turus vertebrata. Vertebrata rujuk kepada tulang belakang. Jadi, warna hitam ini, kalau kamu tengok, merujuk kepada rangka paksi. Kalau anda tengok kat sini ya, rangka paksi. Ya. Rangka paksi wajib hafal. Rangka paksi ni, istilah ni perlu ingat. Rangka paksi. Congjian. Jadi, selepas rangka paksi, cikgu akan guna hijau pula. Sambung Cikgu sambung dengan warna merah lebih jelas lah. Ya. Apa yang ada? Jadi, di sini ada tulang. Yang bahu kita sambung ke tulang tangan kita. Termasuk juga pada bawah sini, cikgu nak lukiskan dengan cara yang senang. Ada tulang di sini sambung ke kaki. Yang merah ini yang kita namakan dia sebagai rangka appendage. Rangka appendage. Hitam rangka paksi, merah rangka appendage. Okey, jadi di sini juga kita akan menyebut rangka appendage murid-murid. Kalau tengok muka surat 123, di situlah kita ingat semula lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Lengkungan pectoral ialah tempat menyambungnya rangka paksi ke tulang tangan. Cikgu ulang, lengkungan pectoral ini kalau kamu tengok pada cikgu, ialah sini sambung tangan kita, rangka appendage yang tangan ke rangka paksi, 我们的中心，我们的骨骼中心，rangka paksi. Manakala lengkungan pelvis ialah tempat ataupun tulang di mana sambungnya tulang kaki ke rangka paksi. Lengkungan pectoral bahu, lengkungan pelvis senang. Buntut. Buntut itu ialah daging. Di dalam daging buntut itu ada tulang buntut. Tulang buntut itu lengkungan pelvis sebahagian tulang pelvis ya. Okey, dia ada sepasang tulang punggung, okey. Dia menyongkong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Jadi, murid-murid, cikgu perlu hafal ke semua
nama tulang ini. Betul kan? Jadi cikgu pun dah sebut sebahagian tulang ini. Kalau anda ingat, yang merah paling tidak kamu perlu tahu lengkungan apa? Murid-murid siapa boleh sebut lengkungan apa tempat yang cikgu tulis ini? Lengkungan ekporo. Betul? Dan di sinilah kita panggil tulang tangan. Manakala kaki pula, ini tulang kaki, ya kaki, cikgu hodonya. Sabar, cikgu akan lukis cantik nanti, sabar ya. Dan ini adalah lengkungan pelvis. Siapa tak boleh ikut? Susah ke murid-murid? Cikgu nak tanya juga, Cheng Jiwen, boleh tak Jiwen? 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 Kui nama? Jaling, Chong Jaling, boleh tak? Banyak respon kan? Bagus lah. Boleh ke tak Chong Jaling? Jaling? Boleh, boleh faham. Susah ke tak susah? Cheng Jiwen, okay, thank you. Jaling. Dan juga Chong Kai. Chong Kai boleh ikut Kai? Okey, cikgu sekarang sambung ya. Jadi, cikgu, kita nak henti sampai ke sini ke? Sabar, sabar. Cikgu nak henti di sini. Sabar ya. Kita hari ini dah sebut otot, bicep dan tricep. Murid-murid, okey, kita juga dah sebut ada satu laporan eksperimen membandingkan tulang padat dengan tulang berongga. Sabar. Jadi, cikgu nak pergi ke muka surat seterusnya di sini. Ini adalah tempat yang cikgu nak henti hari ini. Murid-murid, muka surat 128. 128. Okey. Murid-murid, kalau anda tengok pada muka surat 128, ya, dia sebut semula pergerakan untuk, tapi kali ini manusia, bukan cacing tanah. Cikgu nak gunakan lengan kamu sebagai penerangan, lengan. Jadi, hari ini cikgu nak sebut, cikgu perlu hafalkan tulang ke tak? Bukan hafal semua. Tapi cikgu nak perkenalkan beberapa benda di sini. Kalau anda tengok pada lengan itu, kamu akan nampak ada otot atas itu bernama otot bicep. Otot bicep. Betul? Dia mengecut. Kalau kamu tengok gambar pun kamu akan faham. Tengok pada cikgu pun boleh faham. Mengecut. Dan dia akan tarikkan tulang di bawah. Kamu akan nampak di sini. Kalau kamu tengok. Apabila dia mengecut, dia akan tarikkan tulang ni. Nampak ke bawah ni? Ini tulang dia. Tarik ke atas. Jadi cikgu, saya rasa ada satu benda yang keras di sini. Murid-murid, kalau kamu sentuh, murid-murid, cikgu nak kamu sekarang, Taya buka kamera ya. Cikgu sekarang nak tengok diri sendiri ya. Kalau kamu tengok tangan cikgu kan. Kamu letak tangan di tempat yang bengkok ini. Kamu rasa, adakah sesuatu benda yang keras ini? Adakah tak kamu rasa benda keras? Jawapan dia mesti ada. Setuju ke tak Daniel Harris? Betul ke tak? Kalau kamu sentuh pada tempat ini, Alia Maisara, setuju tak? Alia Maisara, setuju ke tidak? Alia Maisara? Okey. Syaza, Syaza dah tanya. Oh, setuju. Bagus, bagus. Terima kasih. Syaza hold dulu. Jadi, apabila kita mengecut, okey, benda keras ini, cikgu, tulang ke? Itu bukan tulang. Murid-murid, otot mengecut, kalau otot tidak boleh sambung ke tulang, tak ada fungsi. Dia perlu sambungkan daya itu ke tulang, baru dia boleh ditarik. Jadi sekarang, tempat keras ini, inilah kita nama sebagai tendon. Cikgu ulang, inilah kita namakan sebagai tendon. Tendon adalah sambungan antara otot ke tulang. Otot ke tulang, otot ke tulang. Maksud dia, bayangkan kalau tendon ini putus.
Cikgu, wah sakit. Ya, siapa ahli sukan? Otot koyak sakit dah. Kalau tendon koyak lagi sakit. Sangat teruk. Bayangkan kalau tendon ini tak ada. Kalau tendon tak ada. Otot tak sambung ke tulang. Murid-murid. Boleh ke tak tangan itu dibengkokkan ke diluruskan? Boleh ke tak boleh? Tak ada tendon. Kalau tak ada benda keras ini. Boleh ke tak? Jannah. Boleh tak Nurul Jannah? Jawapan Ian Abdullah dah bagi. Tak. Syazah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kalau tanpa tendon pergerakan bengkok dan luruskan tangan dihasilkan? Jawapan dia tak boleh. Bagus. Jadi kamu pun dah nampak. Okey, pergerakan ini melibatkan selain daripada otot dan tulang, ada tendon. Hari ini kamu pun dah nampak. Oh, rupa-rupanya tulang kita tak boleh nak gerak tanpa otot. Jadi saya dah tak perlu takut lagi hantu tengkorak ke hantu rangka. Setuju ke tak? Sebab kalau kamu jumpa hantu rangka manusia bergerak, memang tak logik. Rangka bergerak tanpa otot. Sebenarnya rangka tak boleh nak bergerak. Rangka nak bergerak pun mesti ada otot yang kecut ke kendur supaya dia tarik ke luruskan tulang tersebut. Jadi kamu pun nampak dah. Untuk kita punya tangan bengkok, otot bicep mengecut, tendon akan tarikkan tulang yang bawah ini ke atas. Cikgu, jadi apakah nama tulang itu? Tangan tulang ini, bawah itu ada dua. Radius dan ulna. Radius dan ulna. Atas tu humerus. Humerus, radius dan ulna. Jadi tak apa. Nanti cikgu akan ingatkan kamu macam mana ingat. Manakala kalau dia nak luruskan tangan, otot tricep akan mengecut, tendon pindahkan tenaga ataupun daya ke tulang bawah ini. Cikgu, nama tulang itu apa? Murid-murid, tengok balik pada muka surat yang kamu perlu tahu sekarang. Ya, tulang tangan, muka surat 123 semula. Kat atas humerus, di mana otot bicep, tricep dijumpa. Yang atas itu kita panggil radius, bawah itu kita panggil ulna. Senang je, R baru U. Radius dan ulna. Ini perlu tahu, nama tulang ini kalau boleh ingatkan. Yang lain, nama tulang bukannya tak penting. Ingat sebanyak mana yang boleh. Sebanyak mana yang boleh. Dan kalau cikgu nak tanya anda semula. Kalau cikgu nak kamu lukiskan gambar raja seperti cikgu kat depan. Untuk bezakan tulang manusia kepada dua rangka. Paksi dan rangka appendage. Rasanya yakin ke tak yakin? Boleh ke tak boleh? Murid-murid. Kalau cikgu minta buatlah. Cikgu tak minta buat sekarang. Kalau cikgu minta buat. Kalau cikgu suruh kamu lukiskan rangka tulang manusia, boleh ke tak boleh murid-murid? Minta maaf ya, terputus tadi ya. Jadi rasanya boleh ke tak boleh? Murid-murid, boleh ke tak boleh? Ya Adurah, boleh ke tak boleh? Susah ke tak susah? Ya? Murid-murid, boleh ke tak boleh? Rasanya semua dah macam pening dah ni. Cikgu pun tak nak buang masa. Kalau murid-murid sekarang, nanti tengok balik pada Google Classroom. Saya tahu ada yang dah hantar. Ramai yang belum hantar lagi. Ada 8 ke 9 orang belum hantar lagi. Murid-murid yang saya hormati, kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang ya. Skrin kamu sekarang. Okey. 4 primer. Jadi cikgu pun dah bagi nota ringkas untuk bab 6 ini. Ada dah kat sini. Kamu boleh tengok. Ada kat situ. Dan paling penting, cikgu ada bagi tulang rangka manusia dan juga
eksperimen untuk buat perbandingan kekuatan antara tulang padat dengan tulang berongga. Ada dua. Jadi anda boleh tengok, tonton, baca dan hantar. Murid yang dah hantar seperti Alia, Maisara, Jaling ke semua, cikgu anggapkan kamu dah faham ya. Hari ni No Farisha ada tak? No Farisha. Farisha ada Farisha? No Farisha tak ada ya. Okey, tak apa. Jadi harap semua boleh tonton ini untuk ingatkan tulang sistem rangka manusia dan juga tengok macam mana buat eksperimen pada muka surat yang keberapa itu murid-murid. Kalau anda tengok semula buku teks anda, muka teks 124. Cikgu akan share semula YouTube berkenaan dengan laporan sains eksperimen wajib dan cikgu nak tamatkan hari ini, kerja hari ini untuk peringatan semula eksperimen wajib ya. Eksperimen wajib sains tingkatan 4. Murid-murid, kamu perlu faham ya, bukan cikgu paksa kamu ya. Kamu sepatutnya dah ada satu laporan sains untuk nadi. Dalam nadi itu, kaji nadi itu ada 3 laporan kat sana dah. Hari ini cikgu sebut lagi ada laporan yang baru kamu perlu buat berkenaan perbandingan tulang berongga, kekuatan tulang berongga dengan kekuatan tulang padat. Banding. Macam mana kita nak buat eksperimen itu? Baca. Dan juga masa akan datang ni kita akan diminta untuk menanam kacang hijau. Kacang hijau bercambak, lepas tu tengok dia punya pertumbuhan. Murid-murid, benda ini perlu buat ya. Itu pasal cikgu tak bagi banyak kerja. Sebab cikgu lebih fokus untuk kamu selesaikan laporan sains terdahulu. PBD untuk pengetahuan cikgu akan buat lebih kepada Google Form objektif. Nanti akan minta kamu buat. Okey? Ada soalan ke tak murid-murid? Ada soalan ke tak? Kalau tak ada, kaji semula kamu punya Google Classroom. Okey? Buatkan apa yang patut. Banyak kerja kat sini. Buatkan seperti quiz. Ini pun nanti cikgu akan masukkan markah semua ya. Jadi itu saja daripada cikgu. Ada soalan ke tak? Minta tolong respon sikit ya. Syaza, ada soalan tak? Syaza? Tak ada ya? Terima kasih banyak. Yang lain? Tio Jakit ada? Tio Jakit? Li Chen Yi, Li Chen Yi cikgu tak panggil. Sorry Chen Yi, nanti lain kali cikgu akan ingat. Yang lain, Tio Jakit boleh? Tan En Song boleh? Oh, Evelyn baru nak respon sekarang ya. Tio Jakit, Tan En Song ada? Okey, boleh. Terima kasih banyak ya. Jadi itu saja untuk cikgu hari ini. Cikgu akan upload juga nanti YouTube bagi kamu semua tengok semula. Dan bahagian terakhir, sila buka kamera anda. Kalau rasa muka kamu tak boleh tengok baru bangun, letak macam ni je. Okey je. Cikgu boleh faham. Buku teks letakkan macam ni kat kamera. Sila buka kamera sekarang. Ya. Sila buka kamera sekarang murid-murid. Nasrul Nizam. Nasrul. Okey. Adeline, Amir, Ida, Ian, Adura, Ifa semua. Janji semua. Minta tolong jangan bagi data kawan-kawan kamu semua. Syazah, Jaling, Yiling, Ying, Jakit, Daniel. Okey. Chong Kai, Ifa, Li Jianyi, Chen Jingwen. Okey, jadi dalam kiraan 3. Oh tak apa, rasa tak apa. Dalam kiraan 3, 2, 1. Nasro buka. Nasro. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, thank you semua. Itu saja hari ini. Dan cikgu berharap anda boleh ikut ya. Tolong buat Google Classroom itu. Boleh ya semua? Yang cikgu nampak ramai dah turn in tapi bukan semua. Boleh ya? Minta tolong semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.